Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Hamzul Harun dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan Cultural akan membentangkan tajuk iaitu kenaikan kos sara hidup. Next slide. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada saya, Lutfi Alusni, Suhashini, Fatih Nur Shazana dan Sharwin Binod. Next slide. Jadi terdapat 5 kandungan untuk dibahaskan iaitu pengenalan, analisis punca yang menyebabkan isu berlaku, kesan di sebalik isu, cadangan idea dan kesimpulan. Next slide. Pengenalan untuk latar belakang kajian. Kos sara hidup adalah kos yang terpaksa ditanggung oleh isi rumah bukan sahaja untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga keperluan-keperluan lain untuk keselesaan hidup, termasuk kos pendidikan, kos sambungan jalur lebar atau wifi dan kos kenderaan untuk kegunaan harian. Di seluruh dunia juga peningkatan kadar inflasi menyebabkan 71 juta orang di negara membangun terheret dalam kancah kemiskinan sejak Mac 2022. Result fiskal yang berkurangan, hutang kerajaan yang tinggi dan peningkatan faedah dalam pasaran kewangan global menyaksikan negara membangun berdepan realiti cabaran yang memerlukan perhatian antarabangsa. Masalah kos sara hidup mampu menyebabkan kesulitan kepada pengubal dasar, terutamanya di negara miskin dan negara yang sedang membangun. Kenaikan kos sara hidup mampu memberikan implikasi yang besar, lebih-lebih lagi melibatkan rakyat malhain yang bertaraf B40, iaitu golongan terbesar dalam kalangan taraf kehidupan rakyat di negara Malaysia. Next slide. Pengenalan untuk permasalahan kajian. Memetik daripada akhbar utusan Malaysia yang menyatakan keadaan ekonomi yang tidak menentu dan diburukkan dengan kenaikan kadar inflasi serta pemansuhan harga siling ayam, telur dan subsidi minyak masak botol memaksa rakyat mencatu perbelanjaan harian. Kenaikan harga barang akan terus dirasai berbulannya dengan membabitkan hampir semua jenis termasuk harga makanan di restoran dan gerai-gerai yang dijangka sehingga 20%. Pemansuhan harga ayam dan minyak masak yang merupakan antara bahan keperluan asas dari segi pemakanan ini sememangnya sangat terkesan pada rakyat secara umumnya kerana rata-rata rakyat Malaysia menggunakan minyak masak dan ayam sebagai makanan dan sajian harian. Rakyat terpaksa mencatu perbelanjaan kerana kenaikan dan ketidaktentuan harga ayam dan minyak masak itu sendiri. Next slide. Memetik daripada berita harian bahawa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) menjangkakan bahawa berlaku penambahan lebih 3,000 keluarga baru asnaf fakir dan miskin di negeri Terengganu berikutan kesan ekonomi dan peningkatan kos sara hidup. Kesan ekonomi mengakibatkan berlaku inflasi sehingga kuasa beli turut menurun dan memberi tempias terutama kepada golongan yang tiada pendapatan tetap. Hampir kesemua negeri mempunyai keluarga asnaf dan fakir miskin, sama ada di luar bandar maupun di bandar. Golongan ini semakin memerlukan bantuan keperluan harian kerana kos sara hidup semakin lama semakin meningkat. Next slide. Memetik daripada berita harian menyatakan penurunan ringgit akan menjadikan kos sara hidup tinggi yang berpunca daripada kos import yang tinggi, penggunaan isi rumah terutama pada bahan makanan utama akan bergantung kepada import. Perkara ini akan menyebabkan kos sara hidup akan menjadi semakin tertekan selepas berhadapan dengan pendapatan nominal isi rumah yang rendah. Penganalisis ekonomi berkata kejatuhan ringgit akan menyebabkan kesan pelbagai kepada ekonomi negara dan rakyat. Kejatuhan ringgit mampu menyebabkan keperluan rakyat untuk barangan-barangan asas juga terkesan. Next slide. Memetik dari Dagang News menyatakan bahawa komitmen kerajaan untuk dalam membantu rakyat untuk menangani kenaikan kos sara hidup dibuktikan dengan peningkatan peruntukan bagi tahun 2022. Subsidi minyak botol diberikan bertujuan untuk mengurangkan bebanan rakyat ketika berlakunya krisis global semasa ini. Kerajaan juga dijangka membelanjakan subsidi minyak masak dengan peruntukan sehingga RM4 bilion ringgit pada tahun 2022. Selain itu, kerajaan katanya akan terus membantu rakyat dengan menambah nilai bantuan keluarga Malaysia kepada lebih kurang 9 juta penerima B40 dengan jumlah yang berdasarkan kriteria.
Next slide. Memetik dari ekonomi rakyat menyatakan individu bujang yang mempunyai sebuah kenderaan memerlukan sekurang-kurangnya RM2,570 sebulan. Bagi pasangan suami isteri tanpa anak, laporan ini menjangkakan kos yang diperlukan untuk hidup bermaruah di Lembah Kelang adalah sekitar RM4,590 sebulan. Manakala bagi pasangan suami isteri dengan seorang anak, isi rumah dijangka memerlukan sekitar RM5,510 sebulan. Jadi bahagian seterusnya saya serahkan kepada Suhashini. Terima kasih Lutfi. Saya akan membentangkan tentang punca-punca yang menyebabkan berlakunya isu kenaikan kos sara hidup di Malaysia. Peningkatan pendapatan yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup menghimpit masyarakat pada hari ini. Sehubungan dengan itu, harga barangan ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Punca asas bergantung kepada kenaikan kadar inflasi yang membawa kepada kenaikan kos sara hidup di Malaysia. Inflasi ditafsirkan sebagai kenaikan harga barang dan perkhidmatan dalam satu tempoh tertentu yang ditetapkan. Kadar ini juga akan dinilai melalui pengukuran indeks harga pengguna. Selain itu, permintaan barang dan perkhidmatan dalam pasaran meningkat secara mendadak yang tidak mampu ditampung oleh bekalan dan penawaran oleh pembekal dan peniaga dan penjual. Faktor seterusnya adalah gaji minimum yang masih rendah. Baru-baru ini, kerajaan telah menunjukkan sedikit inisiatif dengan meningkatkan dasar gaji minimum kepada RM1,500 sebulan. Walaupun rakyat Malaysia lega sedikit dengan penempatan gaji minimum, namun harus diingat kadar RM1,500 sebulan untuk dihidup bandar seperti Lembah Kelang dengan kos sara hidup tinggi boleh dikatakan sudah tidak relevan dan masih jauh daripada mencukupinya. Pada masa yang sama, kita dibandingkan dengan negara-negara jiran yang lain, gaji yang ditawarkan di Malaysia adalah masih pada aras yang rendah. Kalau kita mengira komitmen kita dengan melangsaikan utang yang sedia ada, maka dirumuskan bahawa gaji yang telah diumumkan baru-baru ini tidak akan memberi kesan yang positif terhadap masyarakat. Seterusnya, kadar pengangguran di Malaysia juga boleh dikatakan berada pada tahap yang kurang memuaskan. Walaupun terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan kerajaan, namun masalah pengangguran terus menjadi salah satu penyebab kepada kenaikan kos sara hidup. Sekiranya seseorang individu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, maka mereka tidak dapat menyelesaikan komitmen mereka serta keluarga mereka. Oleh itu, ini juga menjadi punca mengapa berlakunya kenaikan kos sara hidup di Malaysia. Juga termasuk ketidakstabilan politik. Juga boleh menjadi punca atau penyebab kepada berlakunya isu kos sara hidup. Sekiranya kita lihat dari sudut yang dekat, ini mungkin tidak akan menampakkan kesan kepada kita. Namun sekiranya kita melihat ini dari sudut yang jauh, kita boleh memahami bahawa sekiranya berlaku kestabilan politik, maka ekonomi di negara kita akan menuju ke arah pemulihan dan ini serba sedikit dapat memberi perubahan kepada kos sara hidup masyarakat di Malaysia. Akhirnya, kejatuhan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat merupakan salah satu punca utama yang mendorong kepada kenaikan kos sara hidup. Turun naik nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat ini sangat dipengaruhi dengan faktor seperti harga minyak mentah di dunia, manakala dasar kerajaan Amerika Syarikat yang mengukur dolarnya merupakan faktor luaran yang tidak dapat dikawal oleh kerajaan Malaysia. Hal ini demikian kerana nilai ringgit ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran dalaman pasaran tukaran mata wang asing yang sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Next slide. Kesan berlakunya isu kenaikan kos sara hidup di Malaysia. Peningkatan dalam kos sara hidup merupakan satu permasalahan yang dominan dalam masyarakat pada masa kini. Permasalahan ini merupakan kesan yang membawa kepada ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh itu, perkara ini haruslah
dipertimbangkan untuk menjadi satu daripada agenda yang amat penting kepada sesebuah kerajaan yang memerintah. Hal ini demikian terdapat beberapa kesan isu kenaikan kos sara hidup. Secara umumnya, hari ini ramai juga yang mengeluh bukan berhutang sekadar untuk memenuhi kepuasan hidup, malah yang lebih ketara apabila berhutang untuk menampung kenaikan kos sara hidup akibat ketidakcukupan pendapatan isi rumah, kesan daripada kenaikan kos barangan, perkhidmatan dan keperluan harian. Peningkatan kos sara hidup yang tidak selari dengan peningkatan pendapatan isi rumah sudah pasti mengurangkan pendapatan boleh belanja isi rumah. Kesan kenaikan kos sara hidup ini yang tidak selari dengan pendapatan isi rumah turut mengurangkan perbelanjaan oleh guna isi rumah. Seterusnya, kenaikan kos sara hidup juga turut mempengaruhi aspek sosial. Apabila pendapatan isi rumah tidak dapat menampung perbelanjaan, maka individu tersebut terpaksa melakukan pekerjaan tambahan atau kerja sambilan bagi menampung keperluan perbelanjaan semasa yang tidak mencukupi. Ada individu yang terpaksa melakukan dua kerja disebabkan kesibukan bekerja, terutamanya dalam kalangan mereka yang sudah berkahwin dan mempunyai anak-anak, menyebabkan kekurangan masa berkualiti sama yang akhirnya turut memberi kesan kepada institusi keluarga. Sekiranya berterusan, natijanya membawa kepada pelbagai masalah sosial seperti perbalaan, penderaan, perceraian dan jejak sosial dalam kalangan anak-anak remaja mereka. Dengan ini, faktor keselamatan juga terjejas dengan peningkatan kos sara hidup yang melampaui kemampuan pendapatan rakyat pada masa kini. Aktiviti jenayah berat seperti kecurian, rompakan dan juga penculikan banyak berlaku akhir-akhir ini. Faktor utama menyebabkan jenayah berat ini terus berlelusa disebabkan oleh kesempitan wang untuk berbelanja. Akhirnya pengangguran dalam krisis ekonomi. Pada masa kini, pekerja dalam sektor swasta sama ada syarikat atau kilang mudah dihentikan. Golongan lepasan universiti atau kolej pula sukar mendapat pekerjaan disebabkan oleh pihak majikan yang hendak mengurangkan kos pengajian pekerja dan juga mengurangkan kos operasi. Akibatnya seseorang individu tiada sumber pendapatan dan situasi ini meningkatkan keadaan pengangguran yang berlaku di Malaysia. Itu saja. Slide seterusnya akan dibentangkan oleh Saudari Syazana. Okay, terima kasih Suha. Jadi saya akan membentangkan bahagian cadangan idea. Jadi kumpulan kami bersetuju untuk membuat mencadangkan idea dalam bentuk abstrak dan idea kami diberi nama recall, iaitu reduce cost of living. Kami pecahkan kepada dua, di mana terdapat dua pihak yang perlu mengambil bahagian dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama ialah bagi masalah inflasi. Bagi pihak kerajaan, mereka perlu mengadakan sesi perbahasan antara kerajaan dan rakyat bagi membincangkan masalah inflasi dan pada yang sama berusaha untuk membuahkan idea yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kadar inflasi. Dan dengan cara ini, berlakunya komunikasi antara dua hala dan secara tidak langsung boleh memberi gambaran kepada kerajaan bagaimana pandangan dan juga idea pengguna ataupun rakyat terhadap masalah yang dihadapi. Seterusnya, rakyat perlu mengenal pasti perbezaan keperluan dan kemahuan ketika membuat perbelanjaan bulanan. Majoriti masyarakat lebih mementingkan kemahuan berbanding keperluan. Justru, rakyat perlu membuat langkah yang bijak dan merancang perbelanjaan mereka agar tidak melebihi pendapatan bulanan mereka. Seterusnya ialah bagi masalah minimum gaji yang rendah. Dengan peningkatan harga barang, membuatkan rakyat merasakan tidak mampu untuk memenuhi belanjaan keperluan mereka secara bulanan. Jadi hal ini kerana gaji minimum yang diselaraskan oleh kerajaan terhadap semua majikan terlalu rendah sehingga membuatkan gaji bulanan rakyat seperti tiada nilai bagi menampung perbelanjaan mereka. Justru pihak kerajaan perlu mempertimbangkan semula penetapan gaji minimum. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu mempertimbangkan untuk mengurangkan gaji orang atasan kerana dapat terlihat bahawa jurang perbezaan gaji antara pangkat atau grade sangat besar. Seterusnya, kerajaan juga boleh menetapkan kadar caruman KWSP ataupun kumpulan simpanan wang pekerja minimum kepada 7% bagi membendung masalah kos sara hidup secara sementara dan kembalikan semula kadar caruman kepada 11% apabila keadaan kembali pulih. Bagi permasalahan yang ketiga ialah kadar pengangguran yang tinggi. Bagi mengelakkan kadar pengangguran yang tinggi, pihak kerajaan perlu mengurangkan pengambilan pekerja daripada kalangan pendatang asing. Hal ini kerana apabila sektor pekerjaan
dipenuhi dengan pendatang asing, maka peluang bagi rakyat untuk mendapatkan pekerjaan adalah sangat tipis. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh berkolaborasi dengan pihak Perkeso bagi mewar-warkan peluang pekerjaan dari rakyat dan membuat temuduga secara terbuka. Kolaborasi ini perlu mensasarkan rakyat terutama di kawasan pedalaman yang kurang mendapat liputan atau pemberitahuan maklumat berkaitan peluang pekerjaan yang disediakan. Namun bagi rakyat pula, terutama bagi lepasan universiti ataupun fresh graduate, mereka hendaklah mencari pekerjaan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka. Dan yang paling penting, mereka tidak perlu terlalu memilih pekerjaan sehingga meletakkan kriteria yang tidak masuk akal dan seterusnya berakhir tidak mendapatkan sebarang pekerjaan. Bagi masalah yang keempat ialah kejatuhan nilai mata wang. Pihak kerajaan perlu menaikkan kadar ekspor melebihi kadar import. Hal ini kerana dengan berbuat demikian, ekonomi negara dapat ditingkatkan kerana berlakunya pertukaran mata wang negara dan mata wang asing. Selain itu, kerajaan juga perlu memantapkan polisi dalam sektor ekonomi dan perdagangan import bagi membolehkan nilai mata wang sentiasa bergerak mengikut situasi. Dan bagi permasalahan yang terakhir ialah ketidakstabilan keadaan politik. Bagi Malaysia, kestabilan politik pada masa kini amat diperlukan kerana beberapa faktor iaitu negara dalam keadaan pasca pandemik COVID-19 yang memerlukan fokus dan kerjasama daripada semua pihak tanpa diganggu dengan perbalahan politik atau lebih teruk lagi sabotaj atau khianat yang didorong oleh kepentingan politik peribadi. Memorandum Persefahaman MOU transformasi dan kestabilan politik perlu dilakukan semula dan ditandatangani oleh pihak yang terlibat untuk memberi kesan baik terhadap pelaburan dan politik negara sekaligus memberikan impak yang baik terhadap masalah kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat. Selain itu, rakyat juga perlu elakkan untuk terlalu fanatik ataupun taksub dengan hal-hal politik hingga membuatkan masyarakat berpecah dan berakhir hanya memberi pertolongan kepada puak ataupun kumpulan mereka sahaja terutama dari segi pertolongan kelangsungan hidup. Itu sahaja dari bahagian saya. Saya akan serahkan kepada Syarwin. Terima kasih Syazana. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang bahagian kesimpulan. So realitinya, masyarakat, maksudnya ini merupakan realiti yang terpaksa dipikul oleh semua lapisan masyarakat. Seterusnya, kerajaan harus mengambil langkah yang alternatif untuk mengatasi isu kos sara hidup yang semakin membimbangkan. Ketiga, kerajaan juga harus mendengar luahan ataupun keluhan rakyat tentang isu gaji minimum. Mereka harus memahami tentang perbelanjaan dan segala isu yang dihadapi oleh rakyat. Keempat, kerajaan harus mempertimbangkan untuk kenaikan gaji minimum. Isu kenaikan gaji minimum merupakan isu yang paling hangat diperkatakan. Buat masa sekarang, gaji minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan adalah RM1,500. Tapi semua tahu bahawa gaji 1,500 itu tidak mencukupi, terutamanya kepada masyarakat B40. Oleh itu, kerajaan harus memikirkan tentang satu idea ataupun satu cadangan untuk memastikan gaji 1,500 itu dapat dikaji dan mungkin dinaikkan kepada yang lebih tinggi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang langkah kelima iaitu tindakan drastik harus diperkenalkan oleh kerajaan dengan memperkenalkan mekanisme ataupun formula yang boleh mengawal ataupun mengurangkan inflasi. Ini penting untuk memastikan kewangan negara dan ekonomi negara berada pada taraf yang memuaskan. Keenam, rakyat juga harus memainkan peranan yang amat penting dalam membuat perancangan dalam alih tunai mereka dan mereka tidak harus boros dalam perbelanjaan. Mereka harus tahu situasi yang sedang dihadapi di seluruh negara dan mereka harus berjimat dalam perbelanjaan mereka. Ketujuh, rakyat juga harus berganding bahu dengan kerajaan dalam memberikan idea ataupun pandangan mereka dalam mengatasi isu kos sara hidup yang semakin
membimbangkan. So, itu saja untuk pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.